Hello, selamat sejahtera kepada kelas 4 Rigel. Hari ini kita akan sambung oleh pembelajaran kita pada bab yang kedua. Bab kedua kali ini, minggu ini adalah berkaitan bertajuk bantuan kecemasan. 2.1 resusitasi kardiopulmonari ataupun CPR. 2.1 Definisi CPR. Resusitasi kardiopulmonari ataupun cardiopulmonary resurrection atau lebih disebut sebagai CPR ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasannya. Gimana mau isinya sih? Letak di situ saja, nanti pembersihan yang isi. Okey, jika ada situasi yang memerlukan CPR, adalah seperti berikut: hospital, laman web, buku kesihatan. Ini sumber-sumber dia. Jika seseorang individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan, jika seseorang individu tiada degupan jantung atau nadi, ataupun jika seseorang individu tidak bernapas, keadaan-keadaan ini memerlukan individu tersebut memerlukan CPR. Keadaan-keadaan yang dinyatakan mungkin disebabkan oleh serangan jantung, renjatan elektrik, lemas, panahan petir. Ada 4 punya puncak. Kaedah CPR. Ini mesti ingat. CPR ialah kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan. Orang ramai sangat digalakkan mempelajari kaedah CPR dengan betul supaya dapat menyelamatkan nyawa seseorang sebelum bantuan paramedik tiba. Jika kaedah ini tidak dilakukan dengan betul, tulang rusuk mangsa boleh patah atau udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke paru-parunya. Langkah yang pertama adalah periksa respon mangsa. Apabila anda terlihat seseorang rebah secara tiba-tiba dan pengsan, pergi ke arah mangsa dan pastikan keadaan sekitarnya selamat. Kemudian periksa respon mangsa. Tepuk bahu mangsa dan tanya, adakah anda okey? Jika tiada respon, jerit, tolong! Dan minta bantuan orang lain di sekeliling untuk menghubungi talian kecemasan 999. Langkah yang kedua, buka saluran pernafasan. Pastikan mangsa berbaring dengan bahagian dadanya menghadap ke atas di permukaan yang rata. Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernapasannya. Periksa sama ada mangsa bernapas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung mangsa serta melihat pergerakan pada dada mangsa. Ketiga, tekanan dada. Jika nadi atau pernafasan tidak dikesan, teknik tekanan dada perlu dilakukan untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Letakkan sebelah tapak tangan di bahagian tengah dada mangsa dengan memastikan tangan dalam keadaan lurus, tekup tangan tadi dan selang-selikan jari. Bangun dan condongkan badan sedikit ke hadapan dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa dan tekan ke bawah lebih kurang 5 cm dan tidak lebih daripada 6 cm. Lepaskan tekanan dengan tangan masih berada pada dada mangsa. Biarkan dada mangsa berkembang semula sepenuhnya sebelum tekanan seterusnya dilakukan. Tekanan dada dilakukan pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit.
Keempat, bantuan pernapasan. Jika masih tiada pernapasan, picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat setiap hembusan. Langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke peparu. Dan langkah kelima, tekan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut dilakukan secara berulangan sehingga ambulans tiba atau sehingga mangsa sedar. Jika mangsa bernapas tetapi masih belum sedar, ubah kedudukan badan mangsa dalam keadaan memiring. Kepentingan CPR. Kaedah CPR dilakukan untuk memulihkan sistem peredaran dada mangsa dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Kaedah tekanan dada dilakukan untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. Kaedah ini sangat penting untuk meneruskan aliran darah di dalam badan mangsa, terutamanya bagi mangsa yang mengalami serangan jantung yang menyebabkan degupan jantungnya terhenti sekaligus menyelamatkan nyawa mangsa. Hembusan mulut ke mulut membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam peparunya. Oksigen akan diangkut ke otak dan seluruh tubuh mangsa. Kerusakan otak boleh berlaku jika oksigen tidak sampai ke otak dalam tempo tertentu. 2.2 Heimlich Maneuver. Definisi Heimlich Maneuver. Heimlich Maneuver ialah bantuan kecemasan untuk dilakukan untuk menyelamatkan seseorang individu yang tercekik. Tercekik ialah keadaan yang berlaku dalam saluran pernapasan tersekat disebabkan oleh makanan atau benda asing. Ini adalah Heimlich Maneuver yang dicipta oleh Henry Heimlich. Ada 4 dia punya kaedah, ada 4 situasi mangsa yang memerlukan kaedah ini. Yang pertama, memegang leher dengan kedua-dua tangan, tidak boleh bercakap atau batuk, kulit, bibir, dan kuku kelihatan kebiruan dan kehitaman, sukar bernafas. Contohnya seperti ini. Situasi mangsa yang memerlukan kaedah Heimlich Maneuver, memegang leher dengan kedua-dua tangan, tidak boleh bercakap atau batuk. Situasi mangsa memerlukan kaedah ini adalah kulit, bibir, dan kuku kelihatan kebiruan dan kehitaman, seperti dalam gambar. Sukar bernapas. Bagaimana seseorang boleh tercekik? Apabila seseorang menelan makanan, epiglotis akan terlipat dan menutup saluran pernapasan trakea. Makanan akan terus bergerak ke dalam esofagus menuju ke perut. Jika makanan menghalang saluran pernapasan, seseorang akan tercekik. Kepentingan Heimlich Maneuver. Badan dan otak manusia sentiasa memerlukan oksigen. Oksigen diperolehi daripada udara dan disedot masuk ke dalam peparu manusia. Oksigen ini kemudiannya akan diserap ke semua sel badan manusia termasuk di otak. Namun jika seseorang itu tercekik, saluran pernapasan akan tersumbat dan menghalang oksigen ke paru-paru. Keadaan ini menyebabkan oksigen tidak cukup untuk dihantar ke otak. Jika bantuan kecemasan lambat diberikan, mangsa yang tercekik itu mungkin boleh mengalami kerusakan otak atau lebih buruk lagi akan mengakibatkan kematian. Kaedah Heimlich Maneuver. Sama seperti CPR, kaedah ini juga tidak memerlukan sebarang peralatan dan perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat menyelamatkan nyawa mangsa yang tercekik. Pertama, berdiri di belakang mangsa dan bongkokkan badan mangsa ke hadapan sedikit. Kedua, kelilingkan tangan dari belakang mangsa dan genggam tangan kanan.
Letakkan genggaman tangan kanan di antara pusat dan bawah rusuk mangsa. Letakkan tangan kiri di atas tangan kanan yang digenggam. Keempat, tekan dan sentak ke atas dengan kuat dan cepat. Tekanan yang diberikan akan menambah tekanan di dalam peparu dan menyebabkan benda asing tertolak keluar. Jika tiada orang berdekatan, cara menyelamatkan diri adalah dengan meletakkan tangan mengikut kaedah Heimlich Maneuver di antara pusat dan bawah rusuk. Cuba berikan tekanan pada bahagian tersebut dan dengan membongkokkan badan. Jika tiada tenaga, cari objek paras pinggang seperti kursi atau meja. Bengkokkan badan, tolak badan dengan seluruh tenaga kepada objek tersebut. The end.